له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang karena Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Bismillah, fiqatan billah, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan alayhi, wa tawakkulan عليه وتوكلا عليه. بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه. بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه وتوكلا عليه. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Bayangkan tidur malam anda dalam kesejukan penghawa dingin pada suhu 16 darjah Celsius. Tanpa sebarang selimut atau sarung kaki, keadaan rakyat Syria dan Yaman lebih parah kerana suhu boleh mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius. Hulurkan sumbangan untuk memberikan mereka kehangatan melalui kempen Winter Appeal Keep Them Warm, Keep Them Alive. Hubungi 03-8926-3434. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan Destinasi IKIM. Dan kita berada di jam yang kedua. Tadi dah pun dengarkan seruan azan tepat jam 4.50 minit petang. Menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Sama-sama kita laksanakan solat itu tepat pada waktunya. Dan saya nak berkongsi satu hadis berkaitan dengan berilmu tapi masuk neraka. Telah bercerita kepada kami Ibnu Ka'ab bin Malik dari bapanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan menyaingi ulama, yakni berdebat dengan mereka atau mempermainkan orang-orang bodoh dan supaya dihormati oleh manusia, Allah akan memasukkannya ke dalam neraka.
hadis riwayat At-Tirmizi. Di sini hadis hasan dan pengejaran dari hadis ini iaitu menuntut ilmu menjadi kewajipan setiap Muslim dan ilmu itu bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga dengan ilmu yang dipelajari boleh menyumbang sesuatu kepada yang lebih baik buat masyarakat. Dan siapa yang menuntut ilmu bertujuan untuk menandingi, merendah dan memperlekeh orang lain, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Astaghfirullahalazim. Sama-sama kita melihat ilmu itu dari sudut kebaikan dan gunakanlah sebagai penyuluh diri kita ini kepada alam akhirat nanti, membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nak cakap tentang ilmu, petang ni jom kita sama-sama tambahkan lagi ilmu kita untuk hayati rancangan vaksin hati. Kita nak bersama dengan yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar dan pengasas pijak emosi. Petang ini kita nak bincang tentang tajuk kahwin, berkongsi versus memiliki. Macam mana tu? Jadi kita boleh sama-sama hayati. Anda boleh tonton di Facebook Live Hikmah FM dan juga hantarkan pertanyaan anda di talian WhatsApp konti 011-29004004. Kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kadangkala kita rasa diguna demi kepentingan mereka. Kadangkala kita rasa terhina, rasa kerdilnya di dunia, rasa bersendirian. Biarkan kita rasa susah, jangan biar kita susahkan mereka. Terbitkan keikhlasan hati walau kita tak pernah dihargai. Kehidupan diibarat roda yang berputar-putar mencari destinasi. Oh langit tak selalu cerah, tak selalu mendung, senyumlah sentiasa, jangan sedih. Ada yang rasa diri hebat, jalan dongak ke langit. Pandangan semua orang salah, dia saja yang betul, megah berkata-kata, namun kosong bicara. Astaghfirullahalazim. Biarkan kita rasa susah, jangan biar kita susahkan mereka. Terbitkan keikhlasan hati walau kita tak pernah dihargai. Kehidupan diibarat roda yang berputar-putar mencari destinasi. Oh langit tak selalu cerah, tak selalu mendung, senyumlah sentiasa, jangan sedih. Ada yang rasa diri hebat, jalan dongak ke langit. Pandangan semua orang salah, dia saja yang betul, mudah berkata-kata, namun kosong bicara. Astaghfirullahalazim. Bang, ni campur ni, campur ni, campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murah je bang.
Package combo kembali lagi. Tempas sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Penantian selama 20 tahun penduduk di Bandar Tasik Kesuma, Beranang, Selangor sungguh mendambakan sebuah masjid sebagai pusat berjamaah, beribadah dan beraktiviti. Selama ini mereka menunaikan solat Jumaat, solat Aidilfitri serta lain-lain ibadah di 3 buah surau yang semakin sesak untuk menampung lebih 3,000 penduduk. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma, Kombat. Selagi masjid itu kekal, selagi itu pahala akan mengalir kepada pewakafnya. Wakaf, hadiah teristimewa untuk ibu ayah tersayang. Moga berpanjangan pahala wakaf untuk kita serta ibu dan ayah tersayang hingga ke akhirat. Semudah di hujung jari anda, transfer online semudah RM1,000 seorang untuk seramai 20,000 orang penginfak. Atau boleh secara ansuran beberapa bulan. Berinfak dan berkongsi nikmat rezeki adalah ibadah yang besar pahalanya. Mari bersama kami berinfak dan berwakaf melalui akaun 56519656 Maybank, dan maklumat lanjut anda boleh menghubungi talian hotline 0386053673 atau talian WhatsApp 012-850-2280 atau terus ke laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramah wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramah wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran dan seruan azan bersama segmen Renungan Hikmah setiap hari jam 7 hingga 8 malam di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Balik Pulau, Pulau Pinang, 102.7 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, selamat petang kepada anda. Syukur kita dapat lagi bertemu menerusi destinasi IKIM, dan di petang ini kita seperti biasa akan ikuti jadual kita, siaran kita menerusi rancangan Vaksin Hati, yang mana setiap hari Isnin kita akan bersiaran bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian Skype beliau. Masya Allah, kita nak mengalu-alukan, ini dia yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, merupakan kaunselor berdaftar juga pengasas bijak emosi. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Didi Syafiq? Baik, seadanya. Masya Allah. Itulah, hari ini nampaknya bersiaran secara solo Itulah, saya tumpang semangat Mona Jasman. Kan, Okey. Cik. Baik. Masya Allah, untuk petang ni Tuan, kita nak teruskan lagi bersama-sama berkongsi bagaimana untuk sama nak uruskan emosi kita. Itulah orang kata tema rancangan Vaksin Hati ni, bagaimana nak cari penawar. Kan, kita sentiasa ada masalah, cabaran, dugaan. Itu manusia biasa Tuan, kita lalui pelbagai rutin-rutin setiap hari, namun kita ini bagaimana nak melepasi ujian tersebut. Tapi sebelum tu kita nak ajak anda untuk sama-sama juga tonton di Facebook Live IKIM FM. Boleh tengok Tuan Fazli kita hari ni, office dia dah siap dekat mana dah tu. Cik, luar negara, masih lagi luar negara. Masih lagi luar negara. Masya Allah. Dan luar negara itu dia tak tahu kat mana-mana ni. Orang tengok Facebook baru nampak ni. Special tu. Jom cepat kita pergi ke Facebook IKIM FM dan boleh
bersama-sama tonton terus ke telefon pintar anda. Dan sambil-sambil itu, kalau anda ada pertanyaan, persoalan, boleh hantarkan di talian WhatsApp konti kita 01129004. Baik tuan, kita masih lagi nak membincang berkaitan dengan bagaimana urus emosi, minda dan juga hati kita. Dan kita nak fokus sedikit tajuk yang spesifik pada petang ini berkaitan dengan kahwin. Berkongsi versus memiliki. Kadang-kadang kita kahwin ni kita rasa macam dia aku punya lah tu. Dia aku punya lah tu. Ataupun kalau kita ingat betul-betul, ya Allah kan, kadang-kadang ada pasangan kita yang mungkin tak panjang contohnya kan. Baik kematian, baik pun bercerai. Tapi sebenarnya bila cakap tentang memiliki, ya Allah, kita hanya milik saja. Tapi maha pemilik yang ni Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mungkin gambarannya tuan. Tapi sebagai mukadimah, kita nak dengarkan sedikit lagi tuan. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, terima kasih kepada DJ Syafiq, kepada semua pendengar yang setia dengan rancangan vaksin hati. Alhamdulillah, kita ni dah bersiaran kali ketiga dah. Betul. Alhamdulillah, kali ketiga. Kali keempat ke? Tiga keempat? Lebih kurang kali keempat sebenarnya. Empat minggu. Kali keempat. 4 minggu dah kita bersiaran. Betul. Alhamdulillah, moga-moga semua para pendengar yang setia mengikuti dapat manfaat daripada perkongsian ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Okey, bila sebut tentang tajuk kita hari ini, kahwin, berkongsi ataupun versus memiliki. Memiliki versus berkongsi kan. Ini sebenarnya nampak macam bunyinya klise, tapi inilah yang berlaku dalam masyarakat kita. Tapi saya nak mulakan dengan satu lagu nasyid, boleh tak? Silakan tuan, masya-Allah. Harap-harap jangan berdarahlah telinga pendengar. Lagu ni popular. Lagu ni dinyanyikan oleh arwah Ustaz Asri Kumpulan Rabbani. Tajuk dia, mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya, tidak ada kita punya, kita hanya mengusahakan saja. Lupa dah lirik dia apa dia? Apa yang kita ada, semuanya milik Allah. Allah punya. Itu sebenarnya kenapa saya nak mulakan dengan lagu ni, sebab lagu sebenarnya memberi kesan sangat mendalam pada saya. Supaya apa? Supaya setiap apa benda yang kita lihat, tidak ada benda yang kita punya. Supaya setiap apa yang kita miliki, kita tak rasa kita punya, bahkan kita rasa kita dipinjam. Bahkan sebenarnya antara benda yang paling besar, yang paling penting dalam hidup kita ni adalah bila kita berkeluarga, pasangan kita ni bukan milik kita. Sebab tu saya nak bawa topik ni, sebab ini termasuk dalam contoh verse setting, mind setting kita, mind dan heart setting. Sebab ada orang dia rasa bila dia berkahwin dengan seseorang, pasangan dia tu adalah milik dia. Pasangan dia tu adalah milik dia. Jadi bila kata milik dia, dia akan menguasai, dia akan cuba. Dan kita akan tengok perbezaan antara berkongsi dan memiliki. Tapi bila dia rasa pasangan milik dia, dia akan protektif lah, bahkan overprotective. Cuba melindungi, rasa nampak orang tu macam nak ngorak suami. Contoh ni kan. Dia bukan cerita Queen Control. Cik Fazli ni kalau cerita asyik kena orang perempuan je kena. Sebab ini memang pun DJ Mona pun tak ada, jadi memang kita tidaklah begitu. Tapi saya cuba memberikan beberapa sudut pandang. Okey. Jadi ada orang ni bila contoh kan, jadi dia terlalu overprotective. Kerana apa? Kerana dia merasakan pasangan itu milik dia. Saya nak bagi satu contoh, satu kes yang pernah saya kendalikan berkenaan dengan seorang suami isteri ni, satu pasangan suami isteri kan, Syafiq. Dia duduk jauh. Syafiq nanti bagi tanda tau, sebab takut saya semangat-semangat ni cerita ni kan sampai habis masa kan. Okey. Jadi suami ni kerja jauh, perantauan lah. Maknanya dia akan balik setiap 2 minggu balik, kan. Jadi bila balik, kadang-kadang sewaktu jauh ni mereka ni rasa saling merindui. Maknanya mesej tu ada sentiasa berhubung kan. Tetapi bila balik, dia tak jadi satu yang bila balik duduk bersama tu tidak jadi sesuatu yang betul-betul dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan emosi masing-masing. Pelik juga kenapa? Jadi bila dalam keadaan begitu, rupanya bila saya cek, saya teroka, rupanya suami dia ada sesuatu perasaannya tak puas hati. Apa dia? Dia kata bila setiap kali dia balik, isteri dia buat apa? Isteri dia ni suka cek WhatsApp, cek Facebook, buat siasatan lah.
macam proses investigation lah. Kan? Okey. Kadang-kadang sampai dia rasa rimas. Jadi kalau ada satu contoh, sebab contoh orang Malaysia dia kan, mungkin rakan sekerja ke apa macam tu lebih kurang, Ya. sampai tanya ni siapa? Kat mana dia duduk? Dia tinggal mana? Abang dengan dia ada... Seolah-olah begitu. Okey. So dia menimbulkan rasa tak selesa oleh suami. Dia macam ni, saya bagi contoh macam ni kan. Kalau katakan kalau kita katakan sebagai suami ni bos, isteri ni assistant. Kalau assistant tanya bos banyak sangat, apa perasaan bos? Ini saya bagi contoh analogi. Jangan kata pula, oh, takkan tali langsung tak tanya. Tidak. Saya nak bagi satu contoh. Bila tanya, cara tanya ni pun penting. Kan? Cara suami isteri tanya suami, dia mesti ada cara yang betul. Suami tanya isteri mungkin sebab apa dia pemimpin. Tetapi bila isteri tanya suami, dia mesti cara yang betul. Kerana apa? Sebab kalau cara tak betul, dia seolah-olah mencabar. Ya. Okey, baik. So akhirnya apa berlaku? Isteri pula asyik check apa semua, tengah tidur pun check. Kan, buka password suami apa semua dan sebagainya. So akhirnya dia bergaduh. Jadi saya buat sesi dulu. Yang lelaki tak puas hati sebab apa? Isteri ni asyik terlalu detail. Check, tanya apa semua. Saya tanya, bila saya buat sesi yang perempuan pula, sebab dia kata, kenapa? Sebab dia kata suami dia terlalu busy. Okey. Nampak suspicious. Nampak macam asyik dengan handphone kan, dan sebagainya. Bila balik rumah kan, dan sebagainya. So saya kata benda ni antara isu yang sebenarnya adalah komunikasi lah. Duduk dan bincang benda ni. Sebab benda ni kalau tak dibincang, dia akan jadi masing-masing suspek lah. Masing-masing ada sangkaan. Betul. Bila masing-masing ada sangkaan, itu yang menyebabkan dia akan jadi makin dalam bahasa yang mudah, makin penuh dengan jangkaan, makin tak terkawal tingkah laku. Sebab apa? Emosi yang tidak stabil. Jadi oleh yang demikian, so kenapa dia jadi terlalu menyiasat? Mengambil tahu okey, tetapi bila terlalu kan. So bila ada sesuatu berlaku, dia takut kecewa, takut dikecewakan. So ini yang saya nak ceritakan tentangnya. Sebenarnya ini sebagai kes ni hanya sebagai satu mukadimah sebelum kita cerita tentang sebenarnya penawar hati kita ni untuk menukar daripada perasaan memiliki pasangan kepada berkongsi hidup. Sebab bila kita rasa kita terlalu memiliki, ini akan menyebabkan tindakan kita, menyebabkan ianya kadang-kadang bersifat offense, bersifat menyerang, bersifat mengancam pasangan kita. Tak kira sama ada suami ataupun isteri. Itu sebagai mukadimah terlebih dahululah. Ya, InsyaAllah itu dia sebagai di awal ni pembuka bicara kita, dan sambil-sambil kita sedang untuk bawakan mukadimah ni juga, kita alulukan sahabat-sahabat pendengar mungkin boleh hantarkan persoalan pertanyaan anda di talian WhatsApp konti. Kita aktifkan sekarang ini 0112900404 sebab ada yang dah mula bertanya ni tuan, adakah berkaitan dengan sifat kepercayaan kita dan ataupun berkaitan dengan sifat transparent, maksudnya apa jua kita perlu maklumkan. Contoh suami nak keluar pergi mana, pergi minum kopi ke apa ke tapi tetap juga kena maklumkan. Nanti tuan berikanlah sedikit bagaimana gambaran yang seterusnya. Okey, baik. Kita nak berehat seketika tuan, dan kekal dekat talian. Kita akan kembali selepas ini. Anda jangan ke mana-mana, kekal bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله المعافي. شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الشافي. بسم الله الكافي. بسم الله
ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah. Masih lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di Destinasi IKIM. Kita bersiaran menerusi rancangan Vaksin Hati di talian WhatsApp konti kita bersama dengan tetamu kita iaitu yang berbahagia Tuan Fazli Aziz, kaunselor berdaftar, merupakan juga pengasas bijak emosi. Dan tajuk kita hari ini iaitu berkahwin, berkongsi versus memiliki. Dan secara tak langsung Tuan, hari ini petang ni juga sahabat-sahabat kita, adik-adik kita yang bakal juga yang bakal langsungkan perkahwinan. Okey, membangunkan masjid lah orang kata kan. Turut sama-sama hayati, sebab orang kata kahwin ni bukan kata untuk orang yang dah lama juga kan, tapi orang-orang muda ni pun kena ambil cakna, ambil tahu tentang isu rumah tangga. Baik Tuan, jom kita nak kongsi lagi Tuan. Apa perkongsian berikutnya? Silakan. Baik, terima kasih Sidi Syafiq. Baik, saya sebenarnya sedang meneliti juga komen-komen dan juga yang ada di Facebook kan. Bercakap tentang memiliki dan berkongsi ni sebab saya rasa benda ni penting untuk kita tanam di peringkat awal, sama ada sebelum dah kahwin ataupun di awal perkahwin. Betul. Ataupun sekarang ni kita sedang melalui proses perkahwinan, kita sedang melalui alam perkahwinan. Kita kena faham bahawa kenapa kita kata pasangan kita ni bukan milik kita. Okey, dia ada beza antara kita kata bila memiliki hidup dan berkongsi hidup. Saya bagi contoh macam ni kan. Orang yang memiliki hidup pasangan, dia akan sentiasa menuntut. Awak saya nak awak buat macam ni. Kan? Saya nak buat macam ni. Okey, saya nak bagi satu sudut pandang sedikit. Sebab orang kata lelaki sebagai pemimpin. Betul, lelaki memimpin. Jadi bila kita memimpin, kita akan ada arahan-arahan tertentu, kita ada kehendak-kehendak tertentu, apatah lagi kehendak syariah. Sebab bila kita sebut perkahwinan, dia punya kerangka dia mesti patuh syariah dulu. Kemudian isi di dalamnya baru kita bincang tentang emosi, kita bincang tentang akal, kita bincang tentang keperluan emosi dan sebagainya. Okey, jadi bila kata memiliki hidup, kita sebenarnya perbezaan yang orang memiliki hidup pasangan, dia saling menuntut. Kan? Okey. Saya nak awak buat saya macam ni. Isteri sebut pada suami, suami pun sebut pada isteri. Ada macam ni. Tak apalah bila suami sebut, sebab dia lain. Sebab suami ni dia ada satu kuasa yang Allah beri tanggungjawab, yang mana kuasa ni akan disoal balik oleh Allah. Kita kena ingat. Orang perempuan jangan rasa, untunglah jadi lelaki sebab lelaki ada kuasa boleh tentukan itu. Cerai pun di tangan lelaki. Bayangkan kalau cerai di tangan lelaki dan perempuan. Macam mana berlaku? Tak huru-hara. Bergaduh sebab masak tak masuk sambal pun dah kena bercerai. Aduh. Contoh. Tapi sebab apa Allah bagi pada lelaki adalah hujah-hujahnya, tapi saya tak nak pergi ke situ. Cuma saya nak cerita bila kita rasa kita memiliki hidup pasangan, kita akan saling menuntut. Macam kita ada handphone. Kita nak apa? Kita nak handphone ni menuntut kepada handphone kelebihan dia. Kalau dia tak boleh bagi kelebihan handphone ni pada kita, handphone ni contoh handphone dia nama apa-apa lah. Bila handphone ni tidak lagi boleh memberikan manfaat fungsi yang kita nak tu pada kita, maka kita akan tukar. Betul. Itu memiliki. Tetapi bila berkongsi ni sifat dia saling memberi. Saling memberi antara satu sama lain. Saya beri apa yang saya ada, saya beri. Itu namanya kongsi. Isteri beri apa yang dia ada. Jadi kami saling memberi dan saling menikmati pemberian masing-masing.
Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita sebut tentang memiliki hidup, biasanya kita akan lebih bersifat self-centered. Maknanya fokus pada aku. Kan? Sebab tu aku nak dilayan macam ni. Jadi itu yang disebut yang dituntut isteri buat macam-macam tu. Walhal isteri tu daripada pagi balik pergi kerja kan. Balik petang dah letih, malam masak lagi. Kan? Masak lagi. Suami duk menghadap handphone dia, tengok TV, handphone TV, handphone TV. Itu je. Kan? Lepas malam sambung balik kan. Lepas tu bila malam nak bersama, isteri dah letih. Dia tidak membantu dah. Sebab apa? Sebab masih lagi berfokus pada dia. Kau kena layan aku, kau isteri, kau mesti dengar. Tapi dia tidak melihat lagi ruangan empati kepada pasangan. Susah dia, letih dia. Bila tak ada empati pada pasangan, itu yang menyebabkan tidak memahami dah keadaan, kesusahan, kesukaran. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, bila kita rasa kita memiliki hidup pasangan, kita mesti nak tahu semua benda tentang pasangan. Betul. Kan? Sedangkan ada hal-hal tertentu yang kita sebenarnya ada benda yang kita simpan pada diri kita semata-mata antara kita dan Allah saja. Kan? Ada benda yang kita tak cerita sebab antara kita dan Allah. Kan? Jadi tak semua benda yang akan diceritakan. Bahkan kadang-kadang ada benda-benda, contoh sebagai suami, ada hal-hal yang tak diceritakan pada isteri. Kenapa? Kalau cerita jadi gaduh. Jadi benda besar. Saya banyak kes saya jumpa macam ni tau. Suami dah buat loan kan. Dah buat loan tu labur dalam MLM ke, ada skim cepat kaya ke apa semua, dah kena tipu. Jadi isteri tak tahu, dia nak cerita kat isteri, takut jadi makin stres, kena bebel, kena ni kan. So akhirnya dia tanggung seorang-seorang. Jadi isteri pula dia tanya, mana duit? Tengok asyik-asyik tak ada duit, asyik-asyik tak ada duit. Jadi macam tu kan. Jadi suami tu dia tak nak bagi tahu sebab apa, dia tertekan. Kalau isteri tahu dia makin tertekan. Jadi tak bagi tahu, duduk diam. Kan? Okey. So jadi mungkin hal-hal tertentu boleh bagi tahu, tapi ada hal tertentu. Jadi kalau orang yang memiliki pasangan, dia rasa pasangan itu milik dia, mesti nak tahu semua benda. Okey. So orang yang berkongsi hidup, dia menghormati pasangan dia. Sebab ada hal-hal yang suami bagi tahu, dia ambil. Suami tak bagi tahu, tak apa. Tapi dia tak paksa. Tapi kalau dia tahu, lebih baik. Maknanya dia ada kuasa, dia ada satu skill negosiasi tau. Menawan hati pasangan. Jadi bila pasangan ada kepercayaan, dia ceritalah. Kadang-kadang suami bukan tak nak cerita. Ni cerita asyik salahkan isteri. Contoh Cik Fazli semua suami je kan. Suami kadang bukan tak nak cerita. Tetapi kalau dia cerita, dia akan berfikir apa akan berlaku pada dia. Isteri akan menambah tekanan atau tidak. Dia akan makin stres atau tidak. Yang satu. Yang kedua, apa akan berlaku pada isteri. Nanti kan dia kecoh, dia jadi down, apa semua kan cerita-cerita yang mungkin salah sangka dan sebagainya. Jadi nak mengelak, duduk diam. Jadi suami isteri yang menghormati pasangan, dia akan menghormatilah. Kalau isteri maknanya tidak akan selongkar handphone suami. Ada ustaz langsung tak bagi, dia kata. Sebab kalau dia akan banyak timbul benda yang fitnah dan bersangka-sangka. Jadi itu akan menambahkan lagi masalah. Jadi okey, sama juga macam saya sendiri. Saya dengan isteri saya, kami masing-masing tidak meneroka handphone masing-masing. Kita hormat. Sebab apa, isteri saya pun dia ada urusan dengan orang perempuan kan. Jadi kalau saya buka mesti takut ada benda-benda yang tak sepatutnya saya tengok, aurat dan sebagainya. Jadi saya tak campurlah. Jadi kita saling hormati, saling percaya dan saling hormati. Baik, yang keempat, beza antara miliki hidup dan kongsi hidup ni, orang yang miliki hidup pasangan dia ni, dia nak semua dalam kawalan dia. Dia nak semua benda dalam kawalan dia. Okey, maknanya patuh pada arahan dia. Dia tak kira sama ada suami atau isteri. Kan? Jadi kalau isteri, dia nak suami tu dengar cakap dia. Kan? Tapi kalau berkongsi hidup, kita memberi makluman. Macam contoh kan, awak nak pergi mana? Pergi main badminton. Tapi nak maklumkan isteri dulu. Dia maklum, dia bukan takut, tapi dia maklum. Jadi memberi makluman ni sebenarnya tanda hormat. Tanda hormat. Cuma mungkin ada yang sebut kata lelaki ni sepatutnya boleh mengawal isteri. Dia macam ni, saya kata kita ni sebagai leader, contoh pemimpin. Pemimpin dia takbir, dia memimpin rakyat. Adakah rakyat akan ikut? Tak semua. Kan? Kalau cara yang baik, insya-Allah rakyat ikut. Tapi kalau cara yang tak baik, mungkin dia terpaksa ikut, tetapi di belakang lain. So sebab itu saya kata kepimpinan dalam keluarga ni sebenarnya kepimpinan melalui tauladan. Kalau kita tengok contoh Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah memimpin keluarga. Kenapa saya guna perkataan memimpin keluarga? Sebab dia bukan dasar perintah yang mesti ditaat tanpa tidak, tapi Rasulullah memberikan contoh.
Banyak Rasulullah memberikan contoh. Kan? Contoh tauladan yang terbaik. Kan? Bagaimana romantisnya Rasulullah. Kalau kita cakap cerita tentang romantisnya Rasulullah kan. Bagaimana memahaminya Rasulullah terhadap Siti Aisyah yang berbeza sangat umurnya dengan isteri-isteri yang lain. Yang penuh dengan kecemburuan. Jadi Rasulullah memberikan contoh dan tauladan. Jadi pada saya kepimpinan tadi dia mesti dimulakan dengan tauladan yang baik daripada suami itu sendiri. Barulah kalau kita kata sebagai pemimpin rakyat akan ikut. Kita boleh memerintah dengan cara autokrasi. Okey, awak kena buat ni, kena ikut, semua benda kena ikut. Boleh, tetapi bagaimana dengan jiwa, hati, emosi isteri yang mengikut arahan autokratik tadi? Kan? Mungkin dalam dia akan memberontak, dalam dia lemah, dalam dia emosi ini tidak dipenuhi, tetapi hanya sekadar terpaksa patuh pada arahan. Sebab tu saya tengok dalam keadaan sekarang, zaman sekarang, isteri-isteri kebanyakan semua ada kerja. Isteri kebanyakan ada pendapatan. Bahkan ramai kan isteri sekarang yang pendapatannya melebihi daripada suami. So kalau suami tidak hanya memimpin hanya melalui undang-undang dan perintah, tapi tidak memenuhi keperluan emosi, yang ini kebimbangan saya. Kebimbangan berlaku kepada benda-benda yang tak elok. Kerana apa? Kerana kita tidak memenuhi keperluan emosi pasangan kita. Okey. So dan so itu antara perbezaan antara memiliki dan berkongsi hidup lah. Jadi kalau ada soalan mungkin saya ingat bisa boleh respon pada soalan-soalan insya-Allah. Insya-Allah. Cakap tentang soalan ni tuan, kita juga dah pun mendapat soalan yang mana di talian WhatsApp konti 0112900404. Ada yang bertanya ni, tuan macam mana nak cakap dengan isteri kalau isteri nak lanjutkan pelajaran untuk keriernya. Tapi suami dalam hati tak berapa setujulah ni tuan. Okey. Pasalnya tak nak rumah ataupun anak terbiar dan juga karier suami sendiri terganggu. Perlukah suami bercakap terus ataupun berdiam diri? Itu soalannya. Nanti tuan akan berikan sedikit respon. Okey? Kita nak berehat seketika dan anda jangan ke mana-mana dan teruskan hantar soalan pertanyaan anda maupun di talian WhatsApp konti dan juga di Facebook Live IKIM FM. Kita akan sama-sama bawakan soalan yang sesuai untuk kita bincangkan di sini insya-Allah. Rehat seketika, jangan ke mana-mana, kekal bersama kami hanya di IKIM. Tekanan atau stres merupakan lumrah yang dialami oleh manusia tanpa mengira usia. Tekanan datang dari banyak sebab seperti masalah keuangan, beban di tempat kerja, masalah kesihatan, keperluan yang mendesak daripada keluarga dan banyak lagi. Tekanan yang serius dan berpanjangan boleh menjejaskan kehidupan dan kesihatan. Tapi dunia ini kan tempat diuji. Hadapilah stres dengan bijak. Cubalah mencari cara tersendiri untuk mengurus stres anda. Antaranya dengan aktiviti bersenam. Senaman bukan sahaja melepaskan endorfin dan membantu melancarkan peredaran darah, malah memberi ruang untuk kita berfikir dan mencari ilham. Elakkan memberi pelbagai alasan dari bersenam. Jika tak sempat keluar, di rumah, di depan TV pun boleh. Cubalah memperuntukkan masa sekurang-kurangnya 2 atau 3 kali seminggu. Selain itu, dapatkan tidur yang cukup. Waktu tidur yang cukup pada waktu yang tetap akan mengimbangi emosi kita sehari-hari. Sebagaimana anda mengecas telefon bimbit anda, tidur yang cukup akan mengecas tenaga sepenuhnya dan mengekalkan kestabilan emosi kita, menjadikan kita seorang yang optimis dan membuatkan kita segar selepas kita mendapat tidur yang cukup. Uruslah stres anda dengan cara yang sihat agar memberi kekuatan menghadapi apa jua ujian hidup anda. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah. Masih lagi bersama rancangan Vaksin Hati dan saya Syafiq Saleh. Temankan untuk waktu ini membawakan rancangan Vaksin Hati bersama dengan tetamu kita yang pun bersedia di talian Skype di awal tadi. Masya Allah bersedia dengan pelbagai tips dan juga panduan. Alhamdulillah kita sama-sama juga ingat dan kita boleh belajar sama-sama. Iaitu kita bercerita tentang tajuk kahwin, berkongsi versus memiliki bersama dengan Tuan Fazli Aziz, kaunselor berdaftar, juga merangkap pengasas bijak emosi. Dan tuan, kita dapat soalan tadi tuan, boleh terus kita jawabkan soalan ini. Okey. Soalannya iaitu macam mana nak cakap dengan isteri kalau isteri nak lanjutkan pelajaran untuk keriernya tapi suami dalam hati macam tak berapa setuju. Pasal sebabnya tak nak rumah ataupun anak terbiar dan karier suami juga sendiri terganggu. Perlukah suami bercakap terus terang ataupun berdiam diri tuan? Okey. Baik, terima kasih atas soalan yang diberikan. Saya nak respon macam inilah. Berdiam diri langsung tidak akan menyelesaikan apa-apa. Okey. So, berdiam diri tidak akan mengubah apa-apa. Cuma kita hanya boleh
laluilah, maknanya mempersiapkan diri untuk lalui apa sahaja keadaan yang akan berlaku pada masa akan datang. So pada saya, kalau tanya saya, saya pandangan saya yang saya berikan ni, saya tidak mengetahui secara detail keadaan dia bagaimana, suasana macam mana, mana saya tidak ada maklumat. Cuma pandangan ini pandangan umum lah. Cuma pada saya perlu untuk bincang. Okey, macam mana cara untuk duduk bincang? Sebab kenapa kita bergaduh? Kerana biasanya kita akan pandang daripada sudut yang berbeza. Saya bagi contoh macam ni. Kalau ini botol air, kan, saya bagi contoh malah botol air, lemak tak nampak pula dalam live ni. Okey, sorry. Ini botol air kan. Dalam botol air ni orang nampak, bila saya tunjuk botol air dalam live ni, dalam Facebook ni, orang nampak ada dua sudut pandang. Pertama, orang tengok air. Yang kedua, orang tengok udara. Jadi tidak akan bersefahaman kalau dua suami tengok air, isteri tengok udara. Dia tidak akan damai. Dia sentiasa akan bergaduh. Sebab apa? Masing-masing melihat dari sudut pandang yang berbeza. Jadi macam mana caranya untuk kita berbincang? Berbincang ni adalah kita nak mengajak untuk tengok daripada sudut yang sama. Okey, kalau macam tu, kalau suami duk tengok tentang air, sebab botol tu ada air, ada udara. Kalau suami tengok tentang air, isteri tengok tentang botol, angin, udara. Jadi ajak isteri untuk tengok tentang air. Isteri tengok tentang udara, suami tengok tentang air, ajak suami untuk tengok tentang udara. So inilah fungsinya sebenarnya untuk kita duduk berbincang. Okey, jadi macam mana? Contoh, kalau sambung belajar, apa masalah-masalah yang akan timbul? Kan? Ini kena tengok. Apa masalah-masalah yang mungkin timbul, yang bakal timbul. Sebab kebimbangan tu tentang kebimbangan ini timbul kerana jangkaan masalah-masalah tertentu akan timbul. Andai kata masalah ni boleh diselesaikan, adakah masih lagi bimbang? Okey, itu satu. Apa lagi yang kedua? Apa pilihan-pilihan yang ada? Kalau sambung belajar, di mana sambung belajar? Tempatnya di mana? Bagaimana caranya? Adakah dalam negara, luar negara, duduk jauh atau tidak? Jauh dengan keluarga atau berdekatan dengan keluarga. So, jadi semua benda perlu dibincangkan. Sebab tu pada saya, kalau tidak bincang, langsung kita tidak akan nampak sudut pandang. Kita hanya makan hati je lah. Dia sebagai suami juga kena luah. Kenapa perasaan bimbang, risau tu kena luah. Kena bagi tahu isteri, tapi dengan cara yang baik lah. Jangan menyalahkan. Isteri juga sama. Kenapa nak sangat belajar, sambung belajar tu mesti diluahkan. Mungkin ada impian tertentu, mungkin akan memberikan masa depan yang lebih cerah bila ada degree ataupun ijazah-ijazah tertentu, menyebabkan peluang kerja makin cerah. Jadi ini kena duduk, kena bincang. So pada saya, perbincangan ni kena duduk, kena lapang dada dan masing-masing cuba memahami. Dia sebenarnya antara yang best ni bila ada empathy. Empathy ni adalah kesungguhan kita cuba memahami sudut pandang isteri kita. Kan, kenapa dia nak sangat? Kan, kalau kita duduk tempat dia, adakah kita akan buat hal yang sama, benda yang sama? Isteri juga, dia kena ada empathy pada suami. Sebab kalau contoh kan, bila dia sambung belajar, suami jaga anak, dokong anak-anak kecil pula kan, cari buat susu pula, lepas buat susu pula pergi tempat kerja, lepas tempat pergi kerja hantar anak ambil apa ni dekat taska dan sebagainya. Ini semua ni adalah sesuatu yang harus dilalui oleh si suami tadi. So memahami karakter suami sekarang, mampu tak dia lalui benda ni? Sebab kebimbangan saja, bila dia tak mampu, dia terbeban, dia tak boleh share. Dan ini akan memberikan saya bimbang pada satu istilah disebut sebagai burnout, emotional burnout, ataupun kepenatan emosi. Ni dia dah jadi penat, jadi tawar hati dan sebagainya. Inilah yang kita bimbang. Ini yang kita nak bogar. Nanti ada episod akan datang, kita cerita pula macam mana nak bogar emosi dalam rumah tangga. Itu dia tuan. Emosi pun boleh penat Masya-Allah. Okey. Dan saya tinjau-tinjau di talian WhatsApp konti tuan, ramai juga yang memberikan tentang perspektif isu cemburu. Sebab apa mereka macam tuan cakap tadi, tidak semak, ataupun mereka kadang-kadang memang berlaku juga tengok-tengok telefon suami, tengok juga poket suami. Sebabnya ada di kalangan suami yang tak bercerita, dia tak cakap, dia pendiam. Dan isteri ni memang cemburu, dan cemburu tu saya rasa tanda sayang. Mungkin tuan boleh berikan sedikit perspektif dari tuan? Cemburu ni satu emosi yang sangat menarik yang Allah berikan pada kita sebenarnya. Saya sebenarnya bila kita sebut tentang emosi, saya sangat menghargai setiap emosi yang kita ada, sama ada sedih, gembira, kecewa. Ini adalah satu emosi yang Allah hadiahkan pada kita untuk kita bertindak lebih baik. Cemburu ni sebenarnya satu emosi yang baik sebenarnya. Dengan syarat apa saja emosi, dia tidak terkawal, dia terkawal, dia tidak melampau. Itu yang penting. Cemburu penting. Yes, penting. Tapi asalkan tidak melampau. Sebab bila melampau, apa berlaku? Tindakan kita akan melampau. Kan?
Tindakan kita melampau. Saya bagi contoh. Saya tahu tak semua suami taat, tak semua taat bukan maksud taat. Suami ni baik, tak semua. Tak semua yang setia, kan? Ya. Ada yang curang, itu memang ada. Memang banyak pun kes-kes yang begitu. Dan cuma pada saya bagaimana reaksi kita mendepani isu tersebut. Isu sekarang ni contoh kan. Contoh pasangan kita makin jauh dengan kita. Kan? Ya. Jadi ada setengah orang bila pasangan tu makin jauh, tindakan yang dia buat menyebabkan pasangan tu makin lagi jauh. Okey. Sebab apa? Buat benda yang pasangan tu tak suka. Jadi dia buat lagi, dia contohkan pasangan tu adalah kata curang. Dia pun pergi serang pula perempuan tu, contoh. Okey. Kan? Dia pergi buat lagi benda-benda hal yang bocorkan tajam kereta suami dan sebagainya. Okey, perbuatan suami curang tu dah berdosa. Memang itu dosa. Tetapi perbuatan kita juga bila membuat sesuatu yang berdosa pada suami, itu dosa kita. So pada saya, daripada kita menyebabkan dia makin jauh, why not kita buat sesuatu yang mendekat, menarik dia kembali. Kan? Macam mana menarik dia kembali? Layan dia baik-baik. Dia buat tak elok, kita layan dia baik-baik. Buat yang terbaik. Beri yang terbaik. Kan? Maknanya cuba tawan balik emosi dia, tawan balik perasaan dia. Kan? Jadi itulah sebenarnya yang harus kita buat. Jadi cemburu tadi dia kena tukar tindakan tu jadi tindakan yang positif. Ya. Kan? Bukan menyebabkan dia pergi silat-silat lagi cari untuk bomo pula, pergi santau pula kawan tu. Lagilah susah. Kan? Jadi pada saya cemburu ni sesuatu yang baik. Sebab itu dengan cemburulah, kan, contoh kalau orang yang poligami, dengan cemburulah yang menyebabkan mereka saling berusaha dengan lebih baik untuk menawan hati suami. Kan? Ini isu poligami. Kalau contoh poligami lah, maknanya semua dah halal, tak ada masalah dah. Cuma isu cemburu macam mana nak buat? Bila cemburu dia layan lebih baik. Layan lagi lebih baik. Kan? Maknanya beri yang terbaik. Dan yang best, contoh dalam isu poligami, yang best pula dia ada masa untuk rehat pula. Dia ada masa rehat dia. Bila balik rumah isteri pertama, orang isteri dua rehat. Bila balik rumah isteri kedua, isteri pertama rehat. Tapi masa yang ada buat yang terbaik. Wallahu alam. Masya-Allah. Tiba-tiba masuk sampai poligami dah ni. Akan sampai bab tu kita bincang nanti insya-Allah ya. Itu pun juga nak uruskan emosi juga kan. Ada hikmah dan juga ada kelebihan. Mungkin kita akan bincang nanti. Baik, kita nak teruskan satu soalan tuan, dan saya kira soalan ini mungkin di luar sedikit konteks tapi masih lagi sepasangan suami isteri. Ada yang bertanya di talian WhatsApp konti IKIM, talian 0112940004. Tuan, macam mana nak tangani suami yang perangainya kebudak-budakan? Suami yang macam tak matang, kadang-kadang tekanan lah juga lepas tu kalau ikut suruh cakap je katanya, kadang-kadang kalau tak ikut nanti marah pula. Tapi soalnya isteri ikut tapi tak puas hati ni, macam mana ni tuan? Silakan tuan, berikan sedikit respon. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Saya suka kalau soalan-soalan macam ni, biasa saya akan gali lagi. Saya akan gali lebih dalam lagi. Saya akan tanya lagi, apa yang maksudkan dengan kebudak-budakan? Part mana yang budak-budak? Cuma saya nak mengajak kalau isteri-isteri yang berdepan dengan suami-suami ada karakter macam ni. Untuk melihat pandangan kebudak-budakan ni, saya bagi contoh. Kalau contoh manja. Sebab setengah-setengah saya bagi contoh. Suami dia ada panggil budak-budak. Suka bergurau. Manja sebenarnya. Manja. Dia nak dimanjakan. Dia suka dimanjakan. Tapi masalah bila isteri patung. Isteri tak ada perasaan. Kan? Jadi tidak memenuhi keperluan emosi dia. Jadi masalah. Okey. So pada saya, kalau contoh, saya bagi contoh, saya suka mengajak isteri, para isteri ataupun suami kalau isterinya panggil budak-budakan, melihat dengan pandangan kesian. Kan? Bayangkanlah contoh kalau isteri itu suka manja-manja, suami tak nak manja kan? Agak-agak dia nak bermanja dengan siapa? Kan? Contoh. Sedangkan dia dah berkahwin dengan kita. Hanya kitalah pasangan halal buat dia, yang kita boleh buat apa saja dengan dia, dia boleh buat apa saja dengan kita. Inilah dia. So sama juga. Kalau contoh suami manja ke budak-budakan, kita ingat kena pandangan kesian. Kalau kita isteri tak manjakan dia, tak memenuhi keperluan emosi dia, tidak belai dia, siapa lagi? Kan?
So itu pandangan yang pertama lah. Maknanya sudut pandang kita, ya Allah kesiannya. Yang kedua, kadang-kadang setengah-setengah orang, kenapa dia manja? Kadang-kadang, contohnya dari sudut manja lah. Perangai kebudak-budakan saya ambil dalam sudut manja. Kadang-kadang kemungkinan sewaktu mereka, pasangan kita waktu kecil ni, kemungkinan dia ada banyak kekurangan pada kepenuhan emosi dia sewaktu kecil. Tak dipenuhi oleh keluarga. Mungkin anak yatim, mungkin bapaknya dah meninggal, mungkin bapaknya dah kahwin kahwin dua dan sebagainya, jadi tidak banyak di rumah, bapaknya kerja luar negara dan sebagainya. So situasi-situasi ini kadang-kadang dia menyebabkan seseorang itu dia membentuk karakter dia, kan? So saya bagi contoh, suami yang manja dengan mak, ini kebiasaan ni. Suami yang suka manja dengan mak, biasanya dia suka manja dengan isteri. Ini kebiasaan. Jadi kalau isteri tak nak manjakan suami macam mak manja kan, dia akan menuntut benda tu. Itu yang jadi isu tu. So pandangan saya suka mengajak untuk melihat dengan pandangan kesian. Jadi kalau kita tak buat, siapa nak buat? Okey, kalau tak boleh buat dan tak mampu buat, bincang. Ini kena duduk bincang. Sebenarnya bila cakap tentang rumah tangga ni, pergi mana-mana pun, apa saja isunya, dia akan balik kepada isu komunikasi, duduk dan bincang. Memang itu antara benda yang memang tak boleh lari. Tapi inilah yang susah nak buat, yang malas nak buat, yang orang tak nak buat, ini antaranya. Itu jadi masalah tu. Wallahualam. Masya-Allah, kita kena bermesyuarat balik kat rumah ni kan. Masya-Allah. Kan? Kalau tinjau di Facebook live kita tuan, ada juga yang mengatakan senang je tuan, kita buat pillow talk je tuan. Wah kan. Yes. Betul juga kan? Duduk bincang elok-elok kan. Waktu yang sesuai untuk berbincang. Masya-Allah tuan. Kalau ikutkan soalan banyak juga ni, tapi tak apa, kita cuba bawakan soalan-soalan sesuai untuk perbincangan kita pada episod akan datang. Di hujung ni tuan, sedikit pesanan dan juga kata-kata akhir berkaitan dengan tajuk ini. Silakan. Baik, para pendengar sekalian, sebahagian terakhir saya tengok kata-kata sahabat saya lah, Ustaz Abu Hurairah. Saya suka juga ikut dia punya tulisan-tulisannya. Dia kata dalam rumah tangga ni kita bukan dua pihak. Dia bukan dua pihak, suami dan isteri semata-mata, tidak. Tetapi dia ada tiga pihak. Siapa? Suami, isteri dan Allah. Maknanya apa-apa saja isu, sebenarnya kita ada Allah. Kan? Maknanya apa saja isu, kita tak puas hati dengan pasangan ke, ada benda-benda yang tak elok apa semua, kita ada Allah untuk tempat kita mengadu. Rumah tangga akan jadi masalah bila begini. Saya suka ibaratkan rumah tangga ni macam satu syarikat. Syarikat kan? Syarikat. Kita bukan pemilik syarikat, kita hanya CEO saja. Kita hanya penggerak saja. Isteri kita adalah pembantu kita ataupun CFO, financial, yang jaga financial dan sebagainya. Tapi pemilik syarikat siapa? Tetap Allah. Okey. Kalau syarikat ini, CEO dan CFO ni tidak bersefahaman, hala tuju tak sama, kan? CEO nak buat benda lain, CFO nak buat benda lain. Hala tujunya lain, yang ni pun hala tujunya lain. Maka apa akan berlaku pada syarikat tersebut? Dia akan musnah. Sebab apa? Hala tuju berbeza. Jadi, sebab itu, kadang-kadang apa yang penting bila kita bincang tentang apa saja isu rumah tangga, duduk untuk bincang, tetapkan balik hala tuju kita. Sebab itu, bila suami kahwin kerana Allah, isteri kahwin kerana Allah, apa saja kita boleh atasi apa jua masalah. Tapi bila suami kahwin kerana Allah, isteri kahwin kerana lain, ataupun suami kahwin kerana cinta semata-mata, isteri kahwin kerana Allah, maka akan banyak isu. Sebab apa? Hala tuju yang dibawa berbeza. So, oleh sebab itu, pada saya, duduk, betulkan balik hala tuju rumah tangga kita, mana kita nak bawa. Sebab suatu masa nanti, apa yang kita bawa hari ini, semuanya akan kita tinggalkan. Wallahualam. Masya-Allah. Itu ingatan yang perlu kita sama-sama buat. Bukan kata kita hanya ingat saja, tapi usaha yang sebaik-baiknya untuk keselamatan dan juga orang kata memberikan keceriaan, kebahagiaan dalam rumah tangga kita sehingga ke anak cucu sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Dan mungkin kita boleh recap sedikit apa yang Tuan pesankan kepada kita, iaitu kepimpinan melalui tauladan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai modul yang terbaik. Masya-Allah. Tuan, kita dah sampai di hujung pertemuan. Masya-Allah. Kalau ikutkan nak sambung lagi ni, panjang lagi nak sembang ni. Saya pun semangat tangan gini-gini. Masa saya tak cukup, tak apalah, insya-Allah. Tak apa, kita akan sambung lagi, okey, untuk rancangan Vaksin Hati yang kita siarkan di setiap hari Isnin petang. Insya-Allah. Jaga diri baik-baik tuan. Kita jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang tonton di Facebook Live IKIM FM. Boleh sama-sama tonton semula di situ untuk kita dapatkan ulang kaji, insyaAllah. Okey, kekal bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kuching Sarawak 93.7 FM. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa tak kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan. Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi, macam mana nak beli? Ni Mak, Mak hubungi je 019-965-3166, 019-965-3166 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Buku Islam dan Hubungan Antara Penganut Agama adalah buku baru terbitan IKIM. Buku ini telah membincangkan pelbagai perspektif tentang hubungan antara penganut agama melalui dua kerangka utama, fiqh dan kemasyarakatan. Antara bab buku ini juga, IKIM telah menunjukkan peranan dalam menyemai kefahaman Islam dan semangat muhibah dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan agama di Malaysia. Untuk mengetahui pengisian menarik yang dibincangkan dalam buku ini, dapatkan segera di laman web www.ikimniaga.my atau hubungi 03-6204-6389 atau 6204-6388 untuk maklumat lanjut. Sardin paket keluaran di Era. Wah, cantiknya. Kecoh ahli aku. Kau tak tahu ke? Inilah sardin viral. Satu-satunya sardin paket. Hijau ni tomato, merah ni cili. Lazat dan mudah koyak dan makan. Cuba bau. Sedapnya. Sardin viral ni produk Melayu kita tahu. Pasti halal. Oh, ya ke? Kat mana nak cari sardin viral ni? Kat pasar raya atau kedai-kedai ada. Tak pun kau beli je atas talian. Kau like page FB Sardin Viral atau hubungi nombor 06-799-6007. Sardin Viral. Sedapnya. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Segalanya telah engkau tentukan. Tuhan maafkanlah, ampunilah kami. Ittihad itu. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 12 Jumadil Akhir 1442 Hijrah bersamaan 25 Januari 2021. Kangar Alustar 7.27 malam, Pulau Pinang 7.28, Ipoh 7.27, Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan Seremban 7.26, Bandar Melaka 7.25, Johor Bahru 7.20, Kuantan 7.21, Kota Terengganu 7.17, Kota Bahru 7.20, Miri 6.36 petang, Kuching 6.55, Lahad Datu 6.17, Tawau 6.21,